di mana COVID-19 ini telah dimulakan ataupun telah ditemui sejak daripada Disember 2019 dan sampai sekarang sudah berjuta-juta kes telah berlaku dalam dunia dan juga dalam negara kita juga tidak ketinggalan terlibat dalam pandemik COVID-19 ini. Jadi untuk pengetahuan dan untuk panduan secara umum kepada masyarakat yang berada di luar sana, saya akan bagikan saya punya ceramah ni kepada dua bahagian yang utama, iaitu yang pertama sekali berkaitan dengan COVID itself, dengan COVID itu, dan yang kedua adalah isu yang agak hangat juga adalah vaksin kalau sempat, insyaAllah. Dan minta moderator tolong beritahulah kalau berlebih pada masa. Baik, untuk COVID-19 ini kita telah dimaklumi bahawa ianya adalah salah satu daripada penyakit zoonosis, di mana zoonosis ini salah satu daripada penyakit yang dibawa oleh haiwan. Virus itu dibawa dari haiwan dan menjangkiti manusia. Benda ini bukan suatu benda yang baru, bukan suatu peristiwa dan perkara yang baru. Telah berlaku beberapa wabak sebelum daripada ini yang melibatkan virus yang keluarganya adalah corona. Walaupun dalam dunia ni banyak dia punya virus-virus lain seperti influenza dan seumpama dengannya. Dan spesifik untuk keluarga corona ini telah berlaku beberapa wabak sebelum daripada ini. Yang besarnya adalah tahun 2003 iaitu berlakunya wabak SARS, tahun 2012 berlakunya wabak MERS-CoV, di mana itu juga mendatangkan impak kepada kesihatan awam yang memerlukan perawatan dan juga kontrol supaya wabak itu tidak terus berlaku dalam masyarakat. Seperti mana yang saya sebutkan tadi bahawa ia adalah dia adalah sejenis penyakit, dia panggil zoonotic disease, iaitu berpunca daripada haiwan, kemudian dia menjangkiti manusia dan akhir sekali antara manusia kepada manusia, di mana dia akan masuk daripada host ataupun perumah yang asalnya daripada haiwan, dan sekarang ini host telah bertukar daripada haiwan kepada manusia dan daripada manusia kepada manusia, sehingga boleh menjadi wabak dan pandemik yang berlaku sekarang ini. Ada dikatakan dipunca daripada kelawar, ada yang kata punca daripada lembu, ada punca daripada tenggiling dan sebagainya, tapi itu bukan sesuatu yang kita perlu pertimbangkan sekarang ni. Tak kisah daripada binatang apa, sekarang ni yang berlaku antara manusia dengan manusia. Itu yang penting untuk kita ambil peranan bersama. Baik, seperti saya sebutkan tadi, dia adalah dalam keluarga Coronaviridae, dalam keluarga corona. Di mana pada peringkat awal dulu ialah dia apabila virus corona ni adalah suatu virus yang juga makhluk, dia akan beradaptasi dan berubah-ubah. Seperti kita manusia ni jugalah berubah-ubah mengikut keadaan dan suasana. Kalau dulu kita menggunakan kereta lembu, sekarang ni sudah guna kereta kancil. Kalau dulu pakai plekat, sekarang ni dah pakai kod dan sebagainya. Kalau dulu kita dari segi teknologi berkurang, tak ada handphone dan sebagainya, sekarang ni sudah ada handphone. Dan begitu jugalah dengan virus ini, dia bermutasi, berlakunya perubahan demi perubahan untuk beradaptasi dengan keadaan. Dan dalam proses mutasi itu juga berlaku variasi-variasi tertentu. Sama ada ia ganas ataupun tidak ganas atas variasi yang berlaku, seperti yang kita dengar daripada berita dan sebagainya, berlaku varian ataupun variasi di UK, dan dalam negara kita juga berlaku dia punya variasi di 614G yang dikatakan super spreader. Dan di sinilah kesihatan awam mesti mengkaji dan melihat adakah ianya mendatangkan satu impak yang besar dalam kesihatan ke atas manusia secara keseluruhannya, terutama sekali dalam rakyat kita. Baik, saya nak sebut sikit dari segi magnitude ataupun
apa impak yang besar apabila berlakunya coronavirus ini dalam dunia dan juga dalam negara. Kalau kita lihat dari segi perbandingan SARS, MERS-CoV dan COVID yang sekarang ini, kita dapati daripada jumlah itu kita nampak jumlah kematian. Okey, saya tengok jumlah kematian, maksud mortality rate. Jumlah mati kalau berbanding dengan tiga-tiga spesies ataupun tiga-tiga mutasi daripada SARS, MERS-CoV dan sebagainya, nampak COVID ini nampak kecil. 3.4% saja. Berbeza dengan MERS-CoV 34.4%. Berbeza dengan SARS 9.6%. Tetapi kita kena lihat magnitude. Bukan saja kita kena lihat mortality, tapi kena lihat magnitude. Magnitude maksudnya dia punya impact itu besar walaupun jumlah mortality kecil. Contohnya sekarang ni, kalau kita tengok untuk SARS, hanya melibatkan 26 buah negara. MERS-CoV hanya 27 buah negara. Tetapi untuk COVID, boleh katakan seluruh dunia terlibat, 192 buah negara. Dan jumlah kematian walaupun 3.4%, tapi sekarang ni sudah mencecah 2.1 juta. Berbanding dengan MERS-CoV, walaupun mortality dia tinggi, maksudnya kadar dia tinggi, tapi jumlah mati hanya lebih kurang 858. Untuk SARS hanya 774 saja. Jadi di sinilah magnitude yang perlu kita fikirkan, bukan semata-mata melihat kepada kadar kematian, tetapi kita kena lihat kepada magnitude penyakit itu. Baik, secara ringkasnya COVID-19 ini dia menyerang pernafasan. Jadi apabila menyerang pernafasan, beberapa tanda yang kita perlu perhatikan, seperti batuk, demam, hilang diri, bau. Ini sesuatu yang agak baru dalam pengkajian yang kita, laporan yang kita dapati, dia hilang diri, bau. Lepas tu yang lain seperti pening kepala, sakit badan, sakit kerongkong, diarrhea cerek-berek dan letih. Okey, ini adalah gejala-gejala yang biasa kita di klinik kesihatan akan menilai sakit itu bergejala ataupun tidak. Okey. Sekali lagi saya nak highlight di sini bahawa 192 buah negara yang terlibat dan Malaysia sudah semakin meningkat. Maksudnya sudah makin menghambat menuju ke sama dengan USA, sama dengan Greece, dekat yang tu dah. Ini yang saya tengok dah minggu lepas. Dia punya ranking 69. Tahun lepas maksudnya bulan lepas barulah. Bulan lepas baru dia ranking 80 lebih ke 86, 87 macam tu. Tapi sekarang ni sudah ranking sudah makin meningkat ke 69. Maksudnya semakin tinggi dia punya jumlah kes, jumlah kematian dan sebagainya. Okey. Dan dalam negara kita boleh perhatikan sendirilah. Ni jumlah last week, minggu lepas 140, sekarang ni 60 lebih. Okey. Dan Terengganu menjedihkan juga, saya sendirilah sejak setahun duduk dekat Hulu Terengganu, green zone. Tapi bermula daripada masuknya tahun baru, masuknya bulan Januari ni, pertengahan bulan Januari, dah pecah telur dari di Hulu Terengganu. Sudah tidak green zone, dah makin meningkat. Yalah, nak macam mana? Okey. Baik. Seperti mana kita maklum juga bahawa COVID ini dia tidak ada rawatan yang khusus. Bukan bermakna kita tidak merawat ataupun menguruskan pesakit, tetapi tidak ada satu spesifik ubat untuk diberikan membunuh virus COVID itu. Kena faham. Tetapi dari segi pengurusan secara keseluruhannya kita buat. Seperti mana yang selalu diwawarkan oleh Tan Sri Datuk Seri DG, dia strategi yang kita guna sekarang ni adalah FTTISS. Apa itu FTTISS? Kita find, kita trace, kita isolate dan kita support melalui support system yang kita ada lah. Okey. Kita find melalui ujian, okey, kita find orang yang prone ataupun vulnerable ataupun yang berisiko dijangkiti melalui kluster-kluster tertentu.
kita buat uji kaji, kita test dia, swab test dan sebagainya. Kita trace, kalau yang ni positif, kita trace siapa yang kontak rapat dan kita isolate. Isolate dalam arti kata siapa yang positif, kita tahu di hospital. Kalau yang isolate untuk yang kontak rapat, kita letak di pusat-pusat kuarantin yang dalam negeri Terengganu terdapat dalam 2-3 tempat yang sekarang ni dibuka, yang baru insyaAllah akan dibuka di beberapa tempat lagi. Okay? Dan yang masuk hospital, yang perlu oksigen, kita akan bagi oksigen. Yang perlu alat bantu pernafasan, kita gunakan untuk alat bantu pernafasan, ventilate. Dan kita support dia kalau ada jangkitan sekunder. Sebab biasa apabila masuk ke ward, dalam keadaan yang lemah dan sebagainya, dia akan ada jangkitan sekunder. Bakteria dan sebagainya, kita akan cover dengan antibiotik, kita bagi anti radang dan sebagainya. Itu adalah support system yang kita gunakan buat masa ini. Walaupun saya sebut sekali lagi sebut, memang tidak ada satu definitif rawatan yang spesifik untuk membunuh virus COVID-19 ini. Baik. Apa yang saya nak highlightkan di sini adalah untuk para penonton dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, adalah kita panggil kadar kebolehjangkitan. Kadar kebolehjangkitan. Di mana kadar kebolehjangkitan dalam seluruh negara sekarang ini ada 1.09. Dia punya julak dia di antara 1.08 hingga 1.11. Maksudnya kalau 10 dijangkiti, dia akan kebolehjangkitan kepada 11 yang lain. Saya boleh kata gitulah. 1.09 tu maksudnya dia hampir-hampir dekat 1.1 dan dia punya interval akhir dia 1.11. Maksudnya kalau 10 dijangkiti, kebolehjangkitan kepada 11 yang lain. Pun begitu, kita kena lihat dari sudut bukan pukul rata dalam negara, tapi kita kena lihat setiap negeri berbeza-beza. Okey, kita lihat Terengganu. Kat mana? Terengganu 1.32. Maksudnya 10 dijangkiti, kebolehjangkitan kepada menjangkiti kepada orang lain kepada 13 yang lain. 13 hingga ke 14 yang lain. Tengok dia punya julak interval dia. Terengganu sampai ke 1.43. Tu agak tinggi. Dia ibarat seperti multi-level marketing lah. Dia akan multiply, dia akan menjangkiti orang lain. Baik. Tujuan saya tunjukkan gambar ni mungkin agak teknikal, tapi saya nak beritahu bahawa kalaulah kita tidak mengamalkan FTTIS tadi, kita tidak ambil peranan yang kukuh sama ada dari segi kerajaan, bawah Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga masyarakat, rakyat secara keseluruhan, bermakna dia punya kebolehjangkitan, dipanggil R0. Kebolehjangkitan itu akan semakin tinggi dan jangkaan menjangkiti kepada seluruh masyarakat akan makin tinggi. Kalaulah kerajaan saja menggunakan FTTISS tapi masyarakat tidak patuh dengan SOP, arahan supaya penjagaan 3W, elakkan 3C dan sebagainya, supaya jangan pergi kat tempat yang padat, pakai mask, supaya ada social distancing, physical distancing dan sebagainya, tidak diamalkan, tidak buat benda tu untuk memutuskan rantaian. Kalau kita lihat dari situ, unjuran, kalaulah kita tengok, kalau dia punya kebolehjangkitan tu 1.0, insya-Allah dia akan mendaftar. Tapi kalau kebolehjangkitan tu, kalau di Terengganu 1.43 contohnya, dekat dengan 1.5, tengok dia akan makin naik. Dan di sinilah pentingnya kita memutuskan rantaian supaya tidak semakin teruk dalam negara kita dan kita tak boleh cope untuk mengamalkan terus FTTISS tadi. Support sistem kita sekarang ni sudah mencapai limit yang agak maksima. Doktor di Sungai Buloh sendiri mungkin dah agak maksima. Di Hospital Kuala Terengganu, Hospital Sultan Hamid Zahirah sendiri pun dah hampir kepada maksima. Maksudnya dari segi bed occupying rate tu, dia punya kadar katil yang telah diduduki oleh pesakit-pesakit COVID sudah
maksima, begitu juga dengan penggunaan ICU. Jadi apabila kita dah sampai ke tahap maksima, kalau makin ramai lagi yang dijangkiti, makin ramai yang akan pergi kepada masalah terpaksa dibantu dengan alat bantu pernafasan dan sebagainya. Di sinilah akan menimbulkan banyak kesan impak kepada kesihatan awam. Okey. Saya rasa yang ni basic dan tak perlulah saya sebut lebih lanjut sebab waktu pun dah pukul 11 dah. Patut kena bagi sejam ni. Okey. Baik. Sekali lagi saya sebut, lakukan pencegahan dengan kita penjarakan sosial, 3W, 3C, dah saya rasa semua dah ratib semua tu. Dan disolami, diakhiri dengan doa. Kita tak boleh lepas kita sebagai seorang Muslim, selain pada kita ikhtiar, kita bertawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan doa ni supaya kita ini tidak menjadi wabak yang semakin teruk dalam negara kita. Baik. Akhir, bahagian kedua adalah vaksin. Ini isu yang agak hangat, vaksin. Okey. Alhamdulillah kita punya Perdana Menteri telah mengisytiharkan pemberian vaksin dalam negara daripada kenyataan media yang telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Perdana Menteri pada 12 Januari yang lalu. Kerajaan telah pun menandatangani satu perjanjian awal dengan COVAX. COVAX ini satu organisasi yang akan menguruskan pembelian dan perolehan untuk vaksin ini. Dan setakat ini kerajaan telah membuat perjanjian dengan Pfizer dan juga AstraZeneca, dan kami akan datang akan dibuat juga dalam proses rundingan dengan Sinovac, CanSino dan Gamaleya. Okey, saya rasa tak perlu hafalah benda ni. Cuma yakinlah bahawa ini yang sedang diusahakan oleh kerajaan. Maksudnya sekarang untuk Pfizer dan AstraZeneca insya-Allah akan sampai pada awal Februari dan akan diberikan kepada frontliner kita di peringkat pertama ini pada pertengahan Februari. Begitu juga dengan AstraZeneca, dan untuk Sinovac, CanSino dan Gamaleya ni akan cover kepada keseluruhan masyarakat kita lebih kurang dalam 26.5 juta. Kenapa kita nak macam ni? Supaya ini adalah hasil daripada kejayaan-kejayaan pemberian vaksin yang kita perolehi sebelum daripada ini. Alhamdulillah dalam negara kita, kita sudah ada jadual imunisasi kebangsaan. Dalam jadual itu secara saya kata wajib yang diberikan kepada anak-anak kita, lebih kurang sekarang ni lebih kurang dalam 12 wajib, 12 campur jadi 12, 13, semua dah masuk 13. Dan yang terbaru, minta maaf, terbaru yang ke-14, terbaru yang ke-13, yang ke-13 iaitu pneumococcus, baru masuk pada 1 Disember yang lalu. Dan kita lihat kepada keseluruhan program vaksinasi bermula daripada 1971. Sebenarnya sebelum itu lagi pemberian difteria dengan tetanus daripada 1940 lagi. Dan kalau nak tengok sejarah, sebelum tu lagi pemberian smallpox untuk vaksinasi. Tapi dari segi yang kita kata program secara menyeluruh, 1971 pemberian MMR dan juga 1983 dan 82 ini secara ekstensif dengan beberapa vaksin lain lagi. Kita dapati bahawa ini adalah sejarah yang tidak boleh disangka oleh sesiapa. Dengan pemberian vaksinasi ini boleh menurunkan kadar kematian, boleh menurunkan kadar jangkitan, boleh melenyapkan wabak, dan contoh kita boleh lihat polio telah habis, smallpox pun sudah telah hapus dalam negara kita. Jadi melalui rekod yang dikeluarkan itu, para pengkaji mengkaji bagaimana cara berikhtiar untuk mencegahnya melalui proses pemberian vaksinasi. Dan alhamdulillah selain daripada pengurusan secara awam yang kita sebutkan sebelum hari ini, yang saya sebut, kita berusaha, berikhtiar untuk mencegah diri kita ini daripada dijangkiti oleh COVID-19 melalui vaksin. Jadi dengan mengambil jumlah 80% daripada jumlah populasi negara, insya-Allah 80% daripada itu boleh dikatakan, kita kata ia adalah menjadi satu imunisasi ataupun satu
perlindungan secara kelompok. Dipanggil herd immunity. Walaupun setengah daripada pengkaji mengatakan sudah cukup dengan 60-70, tetapi kita kalau boleh lebih daripada 80 dan kalau boleh lebih daripada itu lagi bagus. Sebab apabila herd immunity berlaku dalam masyarakat, herd immunity maksudnya satu perlindungan secara kelompok. Maknanya apabila semua masyarakat telah diberi perlindungan, virus tu agak sukar untuk masuk, dan apabila satu tempoh yang tertentu, load ataupun virus dalam masyarakat semakin menurun kerana sudah dilindungi. Dengan harapannya perlindungan daripada itu menurunkan jumlah virus yang berlega dalam masyarakat. Okey, apabila makin turun, insya-Allah dengan perlindungan itu, insya-Allah kita punya kes juga makin turun dan pada satu ketika nanti insya-Allah semuanya akan terhapus. Wallahu alam, tak tahu sampai bila. Mungkin ambil tempoh dalam setahun ataupun 2 tahun baru itu, dan mungkin awal lagi. Dan kalau kita tengok dari segi ucapan Tan Sri DG pada petang tadi pun, kalaulah kita betul-betul patuh, pertama untuk protection pemberian vaksin, yang kedua patuh dengan SOP, yang ketiga karantin betul-betul, yang keempat dengan kaedah darurat yang kita lakukan 2, 3, 4 perkara ni, kalau kita betul-betul follow, mengikutinya, insya-Allah dalam lebih ataupun lebih kurang dalam 3 bulan kita dapat memutuskan rantaian itu dan boleh melandaikan lagi proses jangkitan supaya tidak makin teruk dalam masyarakat kita. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah beberapa vaksin yang telah dipersetujui oleh kerajaan untuk diberikan ke dalam masyarakat kita. Okey, baik. Akhir sekali mungkin saya nak sebut, sebab saya rasa slide saya ni banyak lagi. Cuma saya akan sebut beberapa hot issue lah. Beberapa isu hangat. Pertama sekali adalah ayat ni. Isu hangat. Biasa ni apabila kita berada di media sosial, masyarakat semua bebas untuk menyatakan pandangan. Semua boleh buat live dalam FB dan sebagainya. Semuanya bebas untuk bebas bersuara, bebas. Dan ada di antara mereka yang saya lihat bahawa terlebih sudu daripada kuah dan sebagainya, sampai ke dia punya kenyataan tu seolah-olah macam dia dah menteri, dia dah DG, dia lah mufti dan sebagainya. Di antara contoh-contoh yang biasa disebut, dia kata COVID ni sama dengan sesama. Baik, mari kita tengok betul-betul lah. Betul ke tak soal COVID ni sama dengan sesama? Sama ke tidak? Kita lihat balik Lihat balik seperti yang saya sebut peringkat awal tadi. Mortality rate untuk kadar kematian untuk COVID ni 3.4%. Okey. Berbanding dengan flu biasa. Flu biasa maksud semua biasa 1% sahaja. Itu pun satu dah menunjukkan perbezaan dia. Yang kedua, kita kena lihat bahawa dia kata 1% tu betul. Ni kita tengok 1% tu dalam negara kita. Kalau global 3.4. Kalau dalam negara kita tengok kurang daripada 1%. Betul, kurang daripada 1%. Tapi kena tengok sekali lagi magnitude ataupun kesengsaraan berjuang, bertarung nyawa sebelum ajal, di mana kita lihat bahawa sakit COVID ini terbagi pada 5 tahap yang utama. 5 tahap. Tahap yang pertama tak ada gejala. Yang kedua, dia positif, tak ada gejala. Yang kedua, gejala ada ringan. Okey. 1 dan 2 ni memang betul. 80% daripada mereka akan sembuh dan baik. Okey. Dan 15 hingga 20% yang masuk kepada tahap 3, 4, 5. Di mana 3, 4, 5 apa dia? Jangkitan kepada paru-paru. Jangkitan paru-paru ni memerlukan oksigen. Dan yang kelima, jangkit lebih masuk ke dalam badan dia, pergi ke darah, pergi ke otak, serang dia punya organ lain, memerlukan alat bantuan pernafasan dan mati. Mati tu kurang daripada 1%. Tetapi 3, 4, 5 ni comprise lebih kurang dalam 20%. Ini bertarung nyawa dahulu. Ialah kemungkinan di kalangan mereka ada yang sembuh,
Tetapi kita kena lihat, tetapi kesan daripada sembuh tu ada kesan dia. Sebab itulah saya sentiasa memperjuangkan bahawa menyelamatkan satu nyawa itu adalah satu perjuangan. Perjuangan seolah-olah kita menyelamatkan ummah secara keseluruhannya. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok dia punya impact COVID-19 ni bukan semata-mata kita boleh kata ya 80% sembuh dan 20% lagi dalam keadaan begitu. Tetapi impact yang lebih besar adalah ekonomi. Kalau kita tidak menyekatnya daripada awal, kita tidak terus menjaga betul-betul kita punya SOP dan sebagainya, dan kes makin meningkat, impact yang paling besar adalah impact kepada ekonomi, impact kepada kesihatan mental seperti yang dibincangkan oleh penceramah sebelum ini. Ni kalau kita tengok dari segi ini, mental health status untuk masyarakat kita keseluruhannya sudah nampak macam satu yang agak kritikal. Dan saya juga terlibat di peringkat persatuan FMSA. Kita buat screening pesakit-pesakit dan kita dapati jumlah pesakit yang dikata kecelaruan minda ini makin meningkat sejak daripada COVID-19. Itu amat penting untuk kita ambil peranan bersama. Okey, yang kedua, boleh lagi moderator. Yang kedua, yang ni selalu diwawakan oleh media sosial dan orang yang tidak yang tertentu, yang mengatakan bahawa vaksin itu banyak kesan sampingan. Vaksin itu boleh menyebabkan maut. Contohnya dia pun copy daripada mana-mana link, kata ni mati, yang tu mati dan sebagainya. Baik, kita kena ingat bahawa vaksin itu adalah salah satu daripada kaedah untuk mencegah. Dan dia bukannya sesuatu yang magic. Hari ni cocok, esok terus protection. Tidak. Kalau Pfizer tu, untuk injection yang pertama, dia akan ambil masa untuk membentuk antibody dalam badan kita. Antibody ni, sistem pertahanan badan, paling minima adalah 14 hari. Tu pun untuk cocok, untuk suntikan yang pertama, dia akan naik dia punya antibody dia 52%. Untuk injection yang kedua, 21 hari ataupun sebulan. Untuk injection yang kedua, dia akan boost, dia akan naik lagi sampai ke 95%. Jadi di situ ada dia dari segi risiko untuk dijangkiti oleh COVID. Kalau kita jangkiti, maksudnya kita masih lagi beresiko dijangkiti dan berpeluang untuk dapat COVID. Tetapi protection baru 52%. Okey? Dan vaksin ni bukan 100%. Dan kita tidak nafikan terdapat kesan sampingan. Saya tak nafi. Semua bahan di atas dunia ni tidak ada yang 100% perfect. Kereta kita naik, 100% ke? Tak ada. Ada yang accident, ada yang masalah kereta dan sebagainya. Motor yang kita naik pun gitu. Hatta nasi yang kita makan pun ada dia punya kesan-kesan buruk. Kalau orang kecil manis makan banyak boleh menyebabkan tak kontrol dan sebagainya. Begitu juga dengan macam-macam bahan yang terdapat atas dunia ni, maksudnya tidak 100%. Dan di sinilah satu perjuangan bagi kita. Satu perjuangan bagi kita. Walaupun dia ada kesan sampingan, tetapi kesan sampingan itu adalah minima. Kat mana nak dapat? Itu adalah hasil daripada kajian yang diperolehi daripada fasa-fasa kajian. Saya tak sebut di peringkat awal tadi sebab takut mengambil masa yang lama. Tetapi ianya telah diuji melalui kajian. Dan melalui kajian maksudnya keberkesanan dia dan keselamatan dia dan proses kualiti yang dijalankan kepada setiap vaksin. Okey, semua vaksin nak dikeluarkan itu mesti melalui proses ini. Tidak memotong mana-mana bahagian. Maksudnya tidak potong mana-mana proses yang sepatutnya. Okey, dan kita dapati melalui kajian yang telah dilakukan, contohnya Pfizer, Moderna, AstraZeneca dan sebagainya, ada kesan sampingan, tetapi ia adalah minima. Berlaku ke tak yang agak serius, contohnya bel pasir, yang ni banyak yang telah dikeluarkan oleh pihak tak bertanggungjawab. Memang betul berlaku bel pasir. Daripada jumlah yang berapa ramai? Daripada 4 kes daripada beratus-ratus ribu dos yang diberikan. Hatta
Bahkan Bell palsy yang dapat pada 4 orang itu, dia pulih. Contohnya kes yang pertama, kena 3 hari lepas cucuk dan lepas tu baik 3 hari kemudian. Kes yang kedua, kena hari ke-9, 10 hari berikut baik. Kes yang ketiga, kena hari ke-37, 15 hari kemudian baik. Kes yang keempat, hari ke-48 cucuk, 21 hari kemudian baik. Maksudnya dia tidak ada di kalangan mereka yang cacat kekal. Dan inilah dicatat di dalam konsep kajian dan dimasukkan ke dalam dia punya product leaflet dan sebagainya, bahawa kemungkinan itu wujud tetapi ia adalah baik, maksudnya dia adalah minima dan sebagainya. Dan boleh dikatakan bahawa kesan sampingan itu, contohnya ni, kesan sampingan tu memang ada, contohnya berlaku lebih kurang 3,000 lebih, tapi dia adalah lebih kepada uh, benda yang akan dipanggil self-limiting. Dia akan baik dengan sendirinya dalam tempoh tertentu. Contohnya, cucuk, sakit tempat cucuk. Memanglah cucuk sakit, tetapi ia akan baik kemudian. Letih, lesu, sakit kepala, sakit orak dan sebagainya. Dan ia akan baik dan sebagainya. Itulah yang boleh saya kongsikan berkaitan dengan AFI, dan ini adalah salah satu pada perjuangan yang perlu kita perjuangkan. Kalau kita lihat daripada sejarah-sejarah vaksin yang dulu pun lagi banyak kes-kes yang berlaku, tetapi ianya diteruskan programnya semata-mata ingin menyelamatkan ummah ini daripada terus dijangkiti oleh penyakit yang berbahaya. Saya rasa saya henti setakat itu dahulu.